Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alright, assalamualaikum dan selamat pagi semua. Wah, lama kita tak bersua. Okay, jom. Sekarang kita ada berapa? 77 orang? Okay. Jom kita ajak saudara mara, sahabat handai, keluarga untuk join sharing kita malam ini. Malam ni tajuk sharing yang sangat menarik dan saya suka sebab saya suka belajar bab-bab ilmu bahasa badan. Untuk mencapai KPI diri kita bukan KPI untuk kerja je, bukan KPI untuk naik pangkat, tapi untuk meningkatkan tahap kesihatan diri kita, KPI kesihatan badan kita. Okey, kita harus faham dan belajar ilmu badan kita. Sekarang ni kita ada berapa orang ni? Sekejap 94, 97, 98. Kita kena message ni, kita punya kawan-kawan downline semua cepat. Join, jangan miss. Sebab rahsia ni tak selalu akan dikongsikan. Alright? Okay, mari saya tanya dulu soalan kepada anda semua. Tapi tak perlulah nak on mic untuk menjawab. Jawab dalam hati je ya. Nak tulis kat chat box pun boleh juga. Okay, soalan pertama, ada sesuatu yang tak kena dengan berat badan anda? Berat badan sekejap kuncup, mengembang, dia selalu start mengembang, kuncup, mengembang tu mengembang 2 kali ganda. Ataupun distribusi atau portion lemak yang tidak seimbang pada anda, sama ada anda lelaki atau perempuan. Jangan sangka orang yang kurus tu sihat, orang yang gemuk tu kolesterol tinggi. Ada di sebaliknya tau. Okey. Yang ini agak ni jugalah, tapi saya kena tanya jugalah ya. Okey, tenaga kejantanan anda sudah tidak mantap? Jangan risau, kita ada penyelesaiannya. Atau kulit bermasalah dan makin lama makin cepat menua, berbanding usia. Okey, jom kita tanya sikit, agak-agak umur saya berapa? Kalau dengan kulit saya yang begini, agak-agak umur saya berapa? 18. Muda sangat tu 18. Saya dah nak 40 tahun. Okey. Jadi masalah kulit, okey, dia bukan masalah kulit. Dia kalau kita jaga dalaman kita, automatically kulit kita pun akan menjadi lebih muda. Okey, jangan kata kulit muda, usia badan kita pun akan menjadi lebih muda. Okey, fikiran kacau, stres, anxiety atau depression yang menjadi-jadi sejak akhir-akhir ini, ni tak elok, bukan tak elok, tak baiklah. Kita baru awal tahun dah nak stres, dah depression, mana boleh. Awal tahun sepatutnya kita kena tanamkan semangat baru untuk kesihatan kita. Okey? Alright. Dan pelbagai masalah serta kekusutan lagi. Okey? Persoalan di atas yang saya tanya tadi ada jalan penyelesaiannya. Okey? Asasnya ialah kefahaman tentang sistem badan dan bagaimana gerak kerja hormon dan aloe vera, ni kiri kanan saya ni, okey, dapat bantu menstabilkan badan yang sedang bergelora dan berkecamuk itu. Susah betul nak sebut. Okey. Alright, malam ni kita bawa khas untuk anda semua. Alright, salah seorang yang sangat saya sanjungi, alright, iaitu Dr. Adiba Alawiyah binti Haji Abdul Razak. Beliau adalah lulusan daripada MD MSc Fisiologi RCSI Ireland. Alright, berusia, cuba teka berapa umur doktor? Nampak, kalau saya nampak 18, doktor tu nampak macam form 4, 16 tahun ataupun form 3, tahu tak? Okay. Beliau adalah seorang medical fisiologis, mempunyai 5 orang anak yang berusia di antara 15 hingga ke 28 tahun, dan suami beliau juga adalah seorang doktor dalam bidang kepakaran pakar pembedahan. Alright.
Dr. Adibah pernah bekerja di dalam bidang perubatan, pembedahan dan sakit puan di beberapa buah hospital kerajaan dan swasta di Malaysia serta melanjutkan pelajaran dan bekerja di makmal kajian autonomi dan fisiologi di luar negara. Alright, bidang kajian postgraduate Dr. Adibah adalah berkaitan yang kita nak belajar malam ni iaitu hormones, EDRF, relaxation dan vasoconstriction effect. Alright. Jadi mari kita bagi 9333 dalam chat box. Okey, untuk menjemput kita punya pakar penyelesaian semua persoalan tadi. Okey, dipersilakan Dr. Adibah. Okey. Terima kasih Linda. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, terima kasih kepada MC kita yang berumur 18 tahun. Kalau you all nak tahu nama gelaran beliau ni Kajol So lepas ni boleh panggil Kajol Linda. Okay. So thank you very much. Terima kasih pada semua. Malam ni sebenarnya kita nak discuss santai-santai saja. Terima kasih kepada Sifu dan Simo, Datuk Desmond dengan Datin Grace yang bagi peluang lah untuk saya berkongsi tajuk pada malam ini. Okay, so saya just nak tengok sekejap ada 179 orang. Okay, tajuk yang saya nak bawa pada malam ni, sebelum tu saya nak minta maaf saya punya line ni tak berapa stable. So hopefully saya minta anda semua doakan mudah-mudahan kita sempat habis saya present ni. Line saya okey dekat sini InsyaAllah keadaan tak berapa ni sikit line internet saya ni. So doakan. Okey, saya sharekan saya punya slide. Okey. Nampak kan Linda Okey tak? Okey, doktor nampak. Tapi doktor kena use slideshow. Sekejap macam mana boleh nak ke sini. Okey, yes. Okey. Dia gabra sebab orang lain yang control slide. Yang biasa saya control sendiri, saya buat link. Okey. So, thank you. Bismillahirrahmanirrahim sekali lagi. Okey, tajuk yang kita nak bincang pada malam ni adalah hormon dan elo. Dan saya tahu ramai yang ada dekat sini memang pengguna tegar aloe vera. Tapi maybe ada orang baru juga boleh saya tahu tak? Ada tak new participant dalam ni yang baru first time nak kenal apa itu aloe vera? You all boleh tulis dalam chat box, nanti saya tengok kejap lagi saya nak tahu ada tak? Sebab bila saya tengok nama-nama participant tadi, saya rasa kebanyakannya atau majoriti adalah memang yang dah guna aloe kan? Okay. So kelas kita ni malam dan tajuk dia agak heavy sebenarnya. Jadi saya letak banyak gambar-gambar supaya anda tak mengantuk. Agak-agak mengantuk dah ni. Saya ada 40 slide saja. Cik Hasniza. Okey, Cik Hasniza baru Nur Hafizah baru. Okey, Ricky, Afika, Sophie. Okey, quite ramai. Najah, tak aci Najah baru 8 tahun. Okey, Nurul Husna. Okey, very good. Ada ramai juga orang baru. So, malam ni saya, walaupun anda baru atau lama, just kosongkan dulu gelas. Sebab kalau gelas penuh, dia tak masuk air baru kan. Kita nak masuk ilmu malam ni. So, make sure anda kosongkan gelas supaya kita dapat belajar sama-sama pada malam ni dengan lebih efisien lagi. Kelas ni juga secara santai. Kalau ada apa-apa yang tak faham nanti at the end of the class nanti you all boleh tulis ataupun boleh tanyalah. Saya akan cuba jawab beberapa soalan. InsyaAllah. Okey, sebelum saya mula, saya nak tanya dulu. 1 minit pertama ni, apa itu hormon? Cuba tulis kejap dalam chat box sebelum saya bagi jawapan. Hormon ni apa sebenarnya? Okey, Kak Lila dah kosongkan kelas. Very good. Jawab sikit, saya nak tahu dulu. Sepintas lalu, your background. Apa itu hormon yang kita faham? Hormon ni apa sebenarnya? Najah, cepat Najah. Hormon ni apa? Dia sebut hormon kan. Ada orang kata hormon ni pondan. Ada juga orang bagi tahu saya gitu tahu. Bila saya start kelas kan. Doktor, hormon ni mesti berkaitan dengan maknya. Ada juga yang bagi tahu gitu.
So hormon ni apa sebenarnya? Saya nak tengok you all jawab. Sistem endocrine, molecule. Okay, Afikah jawab mood. Very good. Sejenis bahan kimia. Okay, MC kita jawab. Okay, tak apa. Jawapan MC tak apa. Kita tengok jawapan yang lain. Molekul, mood, sudah pulang pada cikgu. Okay, kimia dalam body. Okay, very good. Sel dalam badan. Okay, berkaitan dengan sel. Okay, Haliza. Lagi? So, hormon ni, hormon dari lemak. Okay, Kim. Betul, betul. Body chemical messenger, emosi dalam sel. Okay, mengawal fungsi badan. Badan punya pembawa kimia. Okay, very good. So, saya tengok you all ada rough idea hormon ni apa. So, hormon ni kalau kita nak tengok sekali lalu, ada orang jawab gini tau. Hormon ini adalah berkaitan seksual. Bila saya tanya sebelum ni kan, ni sebelum-sebelum lah belajar dekat kelas yang lain. Dia kata, doktor, hormon ni adalah berkaitan dengan seksual. Okay, ada juga orang jawab, hormon ni berkaitan dengan masalah obesity. Hormon berkaitan lemak, betul macam Bel jawab tadi kan. Okay, ada yang jawab, hormon ni adalah kita punya kelenjar thyroid. Okay, ni jawapan-jawapan yang selepas. Ada juga yang jawab hormon ini adalah berkaitan dengan baby. Okay, kandungan. Okay, dan ada juga yang jawab, ni paling common juga ni, doktor, hormon ni adalah masalah jerawat. So, ni adalah antara jawapan-jawapan yang biasa kita dengar. Tak ada salah semua jawapan ni betul. Cuma kita nak belajar pada malam ini, bila kita nak bercakap dengan orang, kita kena ada fakta. Kita bukan sekadar tong kosong. So malam ni ada banyak fakta-fakta yang anda akan belajar, yang saya rasa macam kalau mungkin dalam participants ni ada profesor-profesor, doktor-doktor kan, ataupun mungkin pensyarah-pensyarah, you all just boleh share saja. Kalau ada ilmu tulis dalam chat box. Hopefully kita boleh share sama-sama. Okay, hormon ni daripada perkataan Greek. Maksud dia adalah hormau, nama dia hormau, ataupun daripada perkataan Greek ni, dia adalah merangsang ataupun menggerakkan. Dia rangsang Dan Profesor Sterling ni, Ernest Sterling ni adalah orang yang pertama. Dia adalah Professor of Physiology daripada University College London dekat UK. Dia yang mula-mula dia cipta dia jumpa hormon secretin sebenarnya, dan dia adalah orang yang mula-mula sekali menggunakan perkataan hormon. Okay, Profesor Sterling ni. So definisi hormon ni sebenarnya adalah bahan kimia, ataupun kita biasa dengar dia adalah chemical messenger. Chemical messenger, bahan kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endocrine di bawah kawalan otak. Ni penting di bawah kawalan otak. Hormon ni atau bahan kimia ni dia akan terus masuk ke aliran darah ke seluruh badan, dan dia akan dihantar ke organ tertentu. So tengok keywords dia. Saya letak keywords ni sebab ni penting. Kita akan highlight lepas ni. So dia bahan kimia, dia terus masuk ke dalam aliran darah dan dia dihantar ke organ tertentu. Dan bila sampai dekat organ tu, dia akan rangsang fungsi organ tersebut. Ni penting. Supaya organ tu dapat berfungsi dengan betul. Jadi inilah nama dia chemical messenger, ataupun dia pembawa utusan. Dia sebenarnya pembawa utusan supaya badan kita dapat berfungsi dengan baik. So untuk lebih menyenangkan fikiran minda anda, saya bagi video ni supaya you all nampak dengan jelas. Hormones are chemicals produced by various glands. Hormones act as messengers affecting the activity of another part of the body. Such messengers are normally transported through the bloodstream. The pituitary is a pea-sized gland that controls the function of most other glands and secretes a variety of hormones, such as growth hormone and thyroid-stimulating hormone. The pituitary itself is controlled by a small brain region called the hypothalamus. Growth hormone regulates bone and muscle growth and physical development. The thyroid is a gland in the neck. It secretes thyroid hormones, which control the speed of the body's chemical functions or metabolism. Thyroid hormones affect many vital functions, such as heart rate.
Another gland, the pancreas, helps control the levels of glucose in the blood by secreting insulin, which moves glucose out of the blood and into cells. Diabetes occurs when the body does not produce enough insulin to control blood sugar levels. There are 2 adrenal glands, one on top of each kidney. The adrenals secrete several hormones, such as epinephrine, aldosterone, and cortisol. These hormones help control heart rate and blood pressure, maintain fluid and mineral balance in the body, and respond to stress and infection. The testes and ovaries produce sex hormones and reproductive cells under the control of the pituitary. The testes produce testosterone and sperm. The ovaries produce estrogen and eggs. Okay. So roughly kita boleh nampak fungsi hormon ni apa dan apa kaitannya dengan organ kita. So now kita nak masuk kepada topik yang lebih serius. So tengok tadi kita highlight otak, okay, kelenjar. Kelenjar ni maknanya tempat yang mengeluarkan hormon tu, okay, daripada otak, kelenjar, hormon, salur darah, saraf dan organ tempat dia berfungsi. So ini semua dia adalah berkait antara satu sama lain dan dia adalah satu network, satu rangkaian yang mesti berfungsi dengan baik. Okay, ni kita panggil endocrine system ataupun sistem hormon. So mesti ada fungsi otak yang mantap, dia akan hantar ke organ-organ. Ni adalah organ, dia adalah kelenjar-kelenjar. Okay, hormon dikeluarkan daripada kelenjar-kelenjar ni, dia melalui salur darah. Saraf yang mengawal salur darah dan kelenjar tersebut dan akan dihantar ke organ-organ, hantar ke liver, dihantar ke tulang, ada hantar ke sel-sel lemak, ada dihantar ke otot. So dia adalah endocrine cell ni adalah sel yang menghasilkan hormon dan dia tidak melalui salur darah. Nampak dia terus meresap, dia terus masuk dalam salur darah. Nampak tak? Dia masuk dalam salur darah dan dia terus pergi kepada organ ataupun target sel. So nampak tak? Perantara dia adalah salur darah. Jadi penting sekali kita nak jaga peredaran darah kita. Penting sekali kita nak jaga salur darah kita supaya mantap. Ada orang, dia punya sel dia, endocrine cell ni boleh hasilkan hormon. Boleh, hormon banyak. Tetapi dia tak mantap dekat sini. Saluran darah dia tak cantik, tak bersih. Sel-sel darah merah dia tak dapat nak berfungsi dengan baik. Okay, contohnya orang yang HB low, hemoglobin dia low. Maknanya sel darah merah dia tak boleh nak function dengan elok. Dia tak boleh nak bawa ni hormon yang kita hasilkan. And then bila katakanlah dia boleh bawa. So daripada sini hormon tu dia nak pergi ke target sel. Dekat target sel dia mesti ada kunci dia. Dia mesti ada reseptor. Ada setengah orang, contohnya orang yang kencing manis, type 2 diabetic, reseptor dia pula problem. Dia dah okey dah sini. Sini pun dah cantik. Dia slide dekat sini juga. So tak boleh, tak boleh juga berfungsi dengan baik hormon ini. So nampak tak? Semua ni dia ada perkaitan dia dan dia mesti berfungsi dengan baik. Okay? Contoh kita tengok growth hormone. Senang ni orang-orang yang nak bina badan, mak-mak sador ni dia faham lah ni. Growth hormone ni biasanya. Tapi growth hormone ni bukan untuk bina badan saja. Orang yang nak awet muda. Orang yang nak sentiasa sihat. Orang yang nak skin dia cantik. Orang nak supaya dia punya otot dia, proportion otot dengan lemak tu betul. So dia kena jaga dia punya growth hormone dia. Okay? Dihasilkan daripada dia punya kontrol dia adalah dekat otak dekat pituitary gland. That's why kalau orang yang ada masalah di bahagian otak, injury dan sebagainya, mungkin pernah accident ke ataupun ada tumor dekat brain, dekat otak, dia boleh ganggu pengeluaran growth hormone dan dia boleh ganggu juga fungsi dekat liver, fungsi untuk muscle, fungsi untuk tulang dan sebagainya. So tengok badan kita Allah Ta'ala jadikan dia berkait antara satu sama lain. Jadi kita kena jaga semua ni secara holistik. Okay. So penting untuk kita pastikan yang saya sebut tadi. Pertama, aliran darah yang lancar. Saluran darah yang bersih, fleksibel dan tidak stiff. Setengah orang dia punya saluran darah dia tu dah keras. Jadi dia tak dapat nak basuh dilate. Dia nak buka dilate dan dia tak dapat nak constrict. Sebab ada keadaan tertentu kita perlu dilate, buka salur darah kita. Ada keadaan tertentu kita nak kecutkan. Bila masa kita nak dilate, nak buka salur darah kita.
Bila masa? Boleh agak tak? Ada tak masa-masa tertentu yang memerlukan untuk kita buka salur darah kita supaya darah mengalir dengan banyak? Bila masa? Contohnya masa kita exercise, kan? Contohnya masa-masa kita perlukan lebih energi, semasa stres kita perlukan buka salur darah kita. Okay, dan sebagainya. So ada keperluan untuk dapat salur darah yang fleksibel atau tidak stiff ni. Saraf juga berfungsi dengan efisien. Okay, tengok dekat kita punya hypothalamus, dekat pituitary gland kita, dekat otak ni. Ni dekat otak. Ni dekat otak, bukan dekat tempat lain. Jangan duk imagine benda lain tau. Ni dekat otak. Nampak tak? Ni otak. Sini kita punya pituitary gland. Ni adalah kelenjar yang menjadi master gland yang kawal semua hormon-hormon lain. Cuba tengok ni, yang duk berbelit-belit apa semua ni adalah salur darah. So kalau kita tak jaga aliran darah kita, okay, kalau orang yang malas nak menjaga, nak pastikan makanan dia baik, pastikan tidur dia betul, exercise dia mantap, dia tak akan dapat fungsi salur darah yang terbaik. No wonder lah selalu mengantuk, selalu brain fog, selalu muscle tak naik, dah pergi exercise, zumba, tunggang terbalik siang malam, kenapa tak boleh muscle tak naik? Kenapa perut masih buncit, lemak tak boleh nak bakar? Sebab dia punya aliran darah dia tak lancar. So ini adalah rahsia nanti saya nak bagi tahu akhir nanti macam mana kita nak make sure, nak pastikan aliran darah kita lancar, saraf berfungsi dengan baik. Saya letak saraf berfungsi dengan baik ni sebab kalau kita boleh buka satu salur darah, okay? Let's say kita ambil contoh apa nak buat contoh Katakan ni salur darah kita. Okay, ni salur darah kita. Di setiap salur darah kita, dia ada saraf dia. Saraf duk lilit sini. Dan bila kita potong salur darah kita, keratan rentas tu, setiap keratan rentas salur darah ni, dia ada juga salur darah dan saraf yang kecil-kecil dekat dalam tu. Masya Allah. Bukan saja dekat luar, tapi dekat dalam, dekat dinding salur darah pun, dia punya own salur darah dengan dengan saraf dia, vasorum dan sebagainya, ada nama dia. So that's why kita kena bayangkan tubuh kita ni, kita bayangkan kita nampak dekat luar saja kan, kita nampak kulit saja, kita nampak mata, kita nampak macam-macam yang kita nampak dari segi superficial, tapi dekat dalam tu sebenarnya penting. So kesihatan dalaman itulah yang penting, yang biasanya kita tak nampak dengan mata kasar. Nutrisi yang cukup dibawa dalam setiap aliran darah dan organ dan kelenjar yang berfungsi dengan optimum. So ini adalah sebenarnya network yang perlu untuk kita pastikan supaya badan kita dapat berfungsi dengan baik. Dan kita punya hormon regulation ni dia ada positif dengan negatif feedback. Maksudnya badan kita ni dia ada kebolehan untuk kawal atur. Kalau terlebih, dia boleh, lebih-lebih ni, kurang-kurangkan sikit. Dia boleh kurangkan. Kalau kurang, tambah-tambah sikit hormon, tambah sikit. Dia ada sistem feedback dalam badan kita untuk kawal atur supaya sistem dapat berfungsi dengan baik. Tapi sebab apa? Ada setengah orang tu dia hilang feedback ni. Kadang-kadang sampai jadi terlebih sangat hormon. Kadang-kadang sampai terkurang sangat hormon. Kenapa kita punya kawal atur ataupun feedback sistem kita ni gagal? Sebab badan kita dalam keadaan yang banyak sangat masalah, toksin dan sebagainya, menyebabkan sistem kawal atur yang sempurna ni hilang. Okay, cuba tengok. Jika hilang kawalan, keseimbangan, contoh, kita ambil satu contoh adalah hormon thyroid. Saya rasa ramai daripada kita yang ada masalah thyroid, betul tak? Hyperthyroid ataupun hypothyroid. Kalau anda ada masalah berat badan dah buat macam-macam benda dah, tapi berat ni ya Allah, stubborn, degil sangat nak turun berat badan, tolong cek. Salah satu hormon yang kita nak cek adalah thyroid hormon. Sebab orang yang ada masalah hypothyroid, biasanya dia akan ada masalah susah nak turun berat badan. Okay? So ni adalah jika keseimbangan dalam badan kita tidak dapat dicapai. Hyperthyroid maknanya overproduction of the thyroid hormone dekat kelenjar thyroid. So dia akan ada masalah-masalah ni. Dia cepat sangat turun berat badan, kurus, tremor, gigil, sentiasa rasa berdebar-debar, rasa anxiety, cepat marah, diarrhea, buang air besar, selalu diarrhea, buang air kecil, buang cirit berit, okay?
najis jadi tak betul. Kadang-kadang dia constipate juga kalau dia hypothyroid. Excessive sweating ni adalah antara simptom-simptom hyperthyroid. Hypothyroid, yang ni. Biasanya kita tengok masalah berat badan, sembelit dan sebagainya. Okey. Yang paling ketara kita biasanya boleh bezakan adalah mata. Thyroid eye. Cuba tengok ni. Orang yang ada masalah hyperthyroid, tinggi dia punya thyroid hormon, dia akan ada masalah mata dia terjojol keluar. Kita panggil thyroid eye. This is usually the most common symptoms yang kita boleh tengok. Perasan tak? Pernah tengok tak? Janganlah pula lepas ni duk pergi no mata orang. Mata kamu ni thyroid ni. Jangan pula cakap itu. Nanti rude pula kan? So just tengok saja. Kalau dia datang jumpa kita nak tanya masalah kesihatan ke apa, kita boleh suggest lah. Boleh tak cuba buat check thyroid hormone, thyroid function test kita kata. So kita boleh tengok TSH, kita boleh tengok T3, T4, kita boleh tengok hormon thyroid lah sama ada normal ataupun tidak. Okey, salah satu juga simptom yang kita boleh tengok dalam hyperthyroid, kalau dia punya hormon thyroid tinggi, tangan cuba tengok. So itu adalah antara simptom juga. So dua ni adalah antara simptom yang biasa kita tengok mata dengan tangan, tremor, kita panggil tremor Okey, so kenapa bahayanya kita tak nak supaya thyroid hormon kita ni jadi keterlaluan kita boleh dapat thyroid storm Ni adalah bila dalam keadaan yang hyperthyroid yang kita tak rawat. Yang kita tak rawat ataupun kita tak ikhtiar untuk stabilizekan balik thyroid hormon kita. Dan thyroid ni setengah orang dia memang nampak dia punya biji dia dekat luar ni, kita panggil beguk kan. Tapi ada setengah orang dia tak nampak beguk. Kalau yang ni memang kita boleh nampak multinodular goiter. Tapi ada setengah-setengah case dia punya goiter dia tu ataupun beguk dia kita tak nampak. Tapi dia ada symptom of hyperthyroid. Okay, so banyak keadaan So yang ni adalah kita kena rawat lah dan insyaAllah. Ada beberapa jenis hormon sebenarnya dalam badan kita ni. So kalau tengok kepada kebanyakan hormon yang top yang biasa kita duk sebut-sebutnya dalam 15 hingga 20 hormon yang biasa. Tetapi badan kita sebenarnya ada lebih daripada 5 jenis hormon. Dan hormon ni secara am dia kawal kita punya fungsi-fungsi badan. Biasanya yang pertama sekali bila kita sebut hormon, dia akan kawal metabolisme badan kita. Contohnya proses yang melibatkan atur regulator antara gula, lemak, protein. Itu adalah proses metabolisme badan yang melibatkan pembakaran kalori. Proses penghasilan tenaga, simpanan lemak dan sebagainya. Contoh hormon insulin. Kan kita biasa dengar hormon insulin. Hormon insulin ni dia sebagai traffic controller. Dia kontrol antara sama ada makanan ataupun kalori yang kita makan tu nak dibakar, nak digunakan sebagai energi ke ataupun nak disimpan sebagai lemak. So that's why yang penting untuk kita dapat traffic controller kita ni bekerja dengan betul. So ada setengah orang dia punya traffic controller dia, hormon insulin ni dia dah malas. Dia duduk je termenung, kadang tidur je dekat tepi pintu tu. Masuk tenaga masuk makan, kita makan, okey masuklah, simpan jadi lemak, simpan jadi dia malas nak bakar. Okey, dia malas nak proses, dia malas nak bakar. So lama kelamaan dia akan kumpul jadi lemak, sebab tu kita akan ada masalah overweight, obesity antaranya. Okay, that's why hormon insulin adalah salah satu contoh hormon yang menjadi penentu sama ada kita punya kalori kita tu dibakar, dihasilkan energi ataupun disimpan sebagai lemak. Ini adalah contoh. Okey, hormon juga dia mengawal pembesaran. Contoh tadi yang kita bagi adalah growth hormone, IGF, insulin-like growth factor, ada banyak dia kawal tinggi, saiz, bentuk badan dan sebagainya. Ada juga yang mengawal fungsi seksual. Contoh seks hormon, estrogen, progesteron, testosteron, itu adalah antara seks hormon yang mengawal fungsi-fungsi reproduktif lelaki dan wanita.
kesuburan yang kawal kesuburan, okey, sama ada lelaki atau wanita. Ada juga hormon yang mengawal kita punya fungsi tidur dengan bangun kita. Hormon apa? Siapa ingat? Siapa ingat nama hormon yang mengawal kita punya sleep wake cycle? Siapa boleh jawab sini ingat? Tak nak offer hadiah pun payah kan? Cuba jawab. Siapa yang ingat apa hormon? Yes, betul Najah. Kim, betul. Kim ke Bell ni. Okay, yes, melatonin. Yang ada berdua. Okay, pandai. Pelajar terbaik ni Najah ni. Okay, so melatonin dia mengawal kita punya sleep wake cycle. Okay, tapi kenapa kadang-kadang kita dah rasa macam kita jaga dah melatonin kita ni. Tapi sebab apa kita punya problem tidur kita ni jadi masih lagi tak betul Kadang-kadang payah nak tidur malam. Kadang-kadang pukul 3 pagi tu dah terjaga, pukul 2 pagi dah terjaga. Kita panggil intermittent awakening. Kadang-kadang sekejap-kejap jaga. Kalau yang menyusu tu lain lah, yang ada baby kan. Kejap-kejap dia bangun breastfeeding apa semua menyusu. Ni yang tak ada apa-apa ni. Tak ada apa-apa yang sepatutnya boleh tidur dengan lena. Kenapa payah sangat nak induce sleep, nak tidur. Okay, nak induce ataupun nak start tidur tu susah sangat. Dah letak kepala 2 jam dah atas bantal tak boleh tidur. Ataupun yang selalu terjaga-terjaga, intermittent awakening. Dia duduk sekejap tidur, bangun, tidur, bangun, tidur. Kenapa? Apa masalahnya yang tak kena dengan hormon kita? Ya, masalah hormon ke tu? Yang tu mungkin kena buat tajuk lain pula lah. Ada 1 jam pula nak explain tu. Tapi yes, ada something related with the hormone imbalance juga yang menyebabkan kita ada masalah sleep wake cycle. Cuma saya nak sebut dekat sini, kalau kita tak ada keseimbangan melatonin, dia akan ganggu kita punya fungsi tidur. Dan bila fungsi tidur kita terganggu, apa masalahnya? Dia akan mengganggu banyak kita punya kehidupan seharian kita. Contohnya cara kerja kita, kita punya result darah kita pun jadi tak mantap, kolesterol level kita pun tak cantik, blood pressure kita zoom terus naik tinggi, gula dalam darah kita tak akan terkawal. So itulah sebenarnya yang ada kaitan kalau kita tak jaga kita punya tidur kita supaya dapat tidur yang sempurna. Okay, dan simple je. Kalau you all nak tidur yang bagus ni, simple je. Apa dia? Salah satunya, untuk dapat tidur yang bagus, untuk dapat tidur yang betul-betul lena, pastikan anda gunakan betul-betul waktu siang hari. Contohnya, waktu siang hari. Apa? Kita ada matahari kan? So, make sure anda exercise ataupun melakukan aktiviti-aktiviti pada awal pagi. Okay, buka waktu pagi, buka jendela biar masuk matahari awal pagi tu supaya kita dapat early sunshine exposure dan dia akan stimulate ataupun dia trigger kita punya melatonin hormon kita dengan lebih baik lagi, fungsi dia untuk baiki badan kita nanti. Okay, so exercise is one of the best method yang kita boleh buat untuk bantu supaya melatonin kita dapat bekerja dengan baik. Okay, hormon juga akan mengawal kita punya emosi. So, siapa yang ada masalah stres, anxiety, depression, dia selalu masalah dalam keadaan yang emotional, selalu rasa macam tak stable, macam nak makan orang je, nak marah je, mesti ada something wrong dengan dia punya hormon dia. Ada banyak sama ada hormon stres dia, kortisol tak stable, ataupun hormon-hormon lain yang mengganggu keseimbangan emosi dia. Okay. So, ni adalah contoh-contoh kelenjar yang mengeluarkan hormon-hormon tertentu. Saya tak nak sebut satu-satu lah nanti sampai subuh nanti tak habis kelas kita ni. Saya akan sebut contoh-contoh yang tertentu saja supaya kita dapat tahulah apa yang penting dalam badan kita ni. Tapi ni adalah semua hormon yang memang badan kita hasilkan, dan hormon ni dia bertindak secara sinergi. Ataupun dia boleh juga stand alone. Dia boleh bertindak seorang ataupun ada hormon-hormon yang dia bertindak secara sinergi ataupun bekerjasama. Satu hormon akan bantu penghasilan hormon yang lain. So, ni adalah maknanya synergistic action of the hormones. Okay. So, fungsi dia, contoh-contoh dia, inilah yang saya bagi tadi kita tengok yang kita tengok video tadi pun. Okay, ni melatonin tadi. Melatonin dia dihasilkan oleh satu kelenjar kecil dekat otak kita, nama dia pineal gland. So, dia hasilkan melatonin yang akan membantu untuk kawal atur kita punya sleep cycle kita. Okay, adrenal medulla akan hasilkan kita
panggil epinefrin dan norepinefrin, ataupun setengah-setengah buku dia kata adrenaline dengan noradrenaline. Pernah dengar tak adrenaline rush? Orang yang nak buat terjun apa lompat tinggi ke apa tu parachute ke apa semua, ataupun yang nak naik roller coaster ke apa, dia akan ada adrenaline rush dia. Ataupun orang yang baru first time nak present ke, dia akan ada adrenaline rush dia. So ni adalah hormon yang dihasilkan dekat kita punya adrenal medulla. Adrenal medulla ni dekat atas buah pinggang kita. Dekat buah pinggang kita, adrenal gland, okay. Adrenal gland tu adalah bentuk 3 segi dekat atas kidney, buah pinggang kita, dan adrenal medulla tu yang dekat tengah tu, dia hasilkan adrenaline, noradrenaline, dia akan trigger fight or flight response. Okay, maknanya kalau kita tengok anjing, kita ada, kalau anjing tu nak kejar kita, nak gigit kita, kita akan ada trigger untuk cepat-cepat lari. Kalau orang yang tak ada hormon epinefrin, norepinefrin cukup, dia akan duduk terjegat dekat situ, dia tak tahu nak buat apa plan. So ni adalah fight or flight response yang normal pada kita. Okay. So bagaimana hormon dihasilkan? Ini penting sebab saya akan kaitkan dengan fungsi elo nanti kejap lagi. Hormon ni dia ada 3 grup utama. Kita panggil yang grup pertama dia adalah peptide or protein hormones. Okay. Yang kedua adalah steroid hormones, dan yang ketiga adalah amine hormones. Okay, so ni dua ni memang daripada asid amino atau protein, peptide dengan amines. Yang ni adalah daripada lemak, steroid. Okay, lemak yang bagus. Steroid hormon dihasilkan daripada kolesterol. That's why kita nak supaya kolesterol level kita dalam keadaan yang balance. Kita tak nak terlalu rendah, kita tak nak terlalu tinggi. Orang yang ada masalah kolesterol dia too low. Pernah tengok tak? Orang yang kolesterol dia rendah sangat, dia akan ada masalah juga tu. Penghasilan hormon steroid dia akan jadi problem. Steroid hormon ni apa? Contoh-contohnya hormon reproduktif lah. Estrogen, progesteron, testosteron. So that's why kalau lemak kita terlalu rendah, penghasilan hormon-hormon reproduktif pun akan jadi ada problem juga. Okay, so make sure kita punya kolesterol level kita berada dalam keadaan yang sentiasa mantap, dan kita sentiasa push up kita punya good kolesterol kita, insyaAllah. Okay, so yang ni penting. Kita nak faham apakah asas untuk pembentukan hormon dalam badan kita. Okay, ni saya akan kaitkan dengan pemakanan. So tengok tadi asas dia. Okay, ni adalah hormon tadi, 3 grup. Peptide, protein, steroid, lemak dan amines. Dan dia ada juga molekul-molekul, nampak tak? Dia ada molekul H2CO, molekul hidrogen, nitrogen, dia ada molekul karbon, dia ada, sebab dia adalah organik, so dia ada bahan-bahan yang membentukkan dia. So hormon dalam badan kita dibentuk menggunakan, sorry spelling error, menggunakan molekul protein, menggunakan molekul karbohidrat dan juga menggunakan molekul lemak. So ini adalah penting sekali untuk kita jaga supaya kita punya pembentukan hormon dalam badan kita menjadi normal dan terbaik. Nampak tak? Ni semua dari makanan kita kan? Protein, karbo dan lemak. Okay, 3-3 ni mesti baik. Dan sumber terbaik yang memang kita dah ada, whether you all realize or not, sedar ke tak sedar ni, kita dah ada sumber yang terbaik untuk pembentukan hormon kita. Kita ada Forever Light. Selain pada pemakanan seharian, saya tak cakap ambil benda ni saja. No. Pemakanan seharian kena jaga, tetapi mesti kita includekan sekali sumber pemakanan terbaik yang memang dah ada dekat depan mata kita. Kita ada Forever Light Vanilla yang memang memberikan, ataupun coklat yang memang memberikan protein yang berkualiti tinggi. Kita ada aloe vera yang memang memberikan sumber-sumber untuk kita bina hormon kita. Dan kita ada fish oil. Nampak tak? Minyak ikan ni kita ada good fats untuk bina hormon dalam badan kita. Okay. Dan bagi anda yang baru pertama kali nak berkenalan dengan produk-produk yang bagus, yang menjadi supplementary kepada pemakanan kita seharian. Penting saya nak ingatkan, kena jaga pemakanan seharian kita. Jangan duk ambil fast food je tiap-tiap hari, lepas tu duk sumbat benda-benda yang baik ni, tak jadi juga. Tak jadi. Jaga pemakanan dan jaga supplementary lain yang kita ambil ni, barulah kombinasi ni akan menjadi mantap. Okay, insyaAllah. Okay,
So, kenapa kita ambil supplements Forever Living? Kenapa saya suggestkan ada 3 yang terbaik tadi? Mungkin you all ada suggestion yang lain. Tapi so far daripada kajian kami, yang kami tengok, ini adalah antara the best products yang kita tengok yang di backup oleh a lot of research papers. Dan dia punya scientific advisor boards dia adalah bukan calang-calang orang. Nampak? So mereka adalah toxicologist, mereka adalah orang yang memang pakar dalam bidang nutrition dan mereka adalah memang internal medicine specialist yang memang tahu tentang satu-satu molekul yang disarankan dalam pemakanan kita. So those are the backup personalities yang memang ada, yang memang insya-Allah akan menjamin kualiti yang tinggi. So nampak tak sini? Nampak tak apa yang disuap ke mulut kita, itulah yang akan digunakan oleh badan kita untuk hasilkan hormon. So fikir-fikirlah sendiri. So apa yang kita makan Kita makan benda ni ke? Kita makan semua benda ni ke? Apa yang kita minum ke? Itulah yang badan kita akan guna untuk hasilkan hormon. Okay? So kena cakna lepas ni apa yang kita masukkan dalam mulut kita tu. Now kita nak tengok apakah faktor yang boleh menyebabkan ketidakstabilan hormon. Okay, nanti saya akan cerita sikit lagi apa kaitan elo dengan pemakanan kita sikit. Saya akan tambah. Ada 3 faktor utama yang akan menyebabkan kita dapat hormonal imbalance ataupun ketidakseimbangan hormon. So tadi saya dah bagi tahu pertama apa yang kita makan. Okay, apa yang kita masuk dalam mulut kita itu yang penting. Yang kedua, stress level kita. Okay, the higher the stress, biasanya dia akan menyebabkan imbalance dari segi hormones kita. Few hormones biasanya. Dan yang ketiga adalah hidden toxins. Ni yang kita tak sedar. Yang kita sedar memang mungkin kadang-kadang kita dah cuba avoid. Tetapi ada beberapa toksin biasanya dalam persekitaran kita, dalam makanan kita yang tersembunyi yang kita tak sedar. Dan inilah yang akan menyebabkan masalah hormon yang tak stabil. So cuba fikirkan, saya nak anda fikir sekejap. Adakah kita salah seorang yang ada masalah ketidakseimbangan hormon ni? Ada tak? Agak-agak ada tak dekat sini? Ataupun semua dekat sini yang memang dah hormon stable ke? Nurul Asila, okey. Kim dengan Bel, okey. Bel okey tak Bel? CBM Zuraida, okey. Ada tak yang tak stable? Kalau ada yang tak stable, saya boleh sambung lah. Kalau ada yang stable, hormon dia mungkin kita boleh stop dekat sini. Talk ni, boleh tak? Nak sambung lagi ke? Nak sambung ramai tak stable. Okey, boleh. You all mengantuk ke? Tak mengantuk kan? Bagus. Okey, tak mengantuk. Okey, Cha ada juga. Hai Cha. Okey. Usually bila kita tengok kita punya keadaan semasa sekarang ni daripada pemerhatian kami biasanya out of 10 people, kalau ada 10 orang yang kita jumpa, 8 orang, okay, 8 orang biasanya akan ada masalah hormonal imbalance. Whatever hormones yang ada dalam badan dia, mesti ada ketidakseimbangan. Cuba tengok apa dia ni. Apa tanda-tanda? Okay, ni adalah antara tanda-tanda. Kalau estrogen kita too low, estrogen kita rendah sangat, biasanya mereka yang ada masalah kurus sangat, kadang-kadang masalah berat badan ataupun keradangan yang tinggi, estrogen dia terlalu rendah, ataupun masalah mereka yang perimenopause, hampir menopause, estrogen too low, dia akan ada masalah brain fog, depression, headache, ataupun mungkin too little progesterone, akan ada masalah anxiety, insomnia, irritable, tak boleh silap sikit akan selalu nak marah. Okay, too little progesterone. So progesterone ni adalah hormon yang bagi kita ketenangan sebenarnya. Dia balancekan estrogen effect tu. Kalau too high testosterone, dia akan menyebabkan acne, naik jerawat. Naik jerawat banyak tu testosterone tinggi sangat. Oily skin, kadang botak, masalah botak sama ada alopecia sikit saja ataupun botak semua tu biasa dia ada masalah testosterone yang tinggi, sleep problems. Kortisol yang tinggi atau rendah boleh juga ni high or low menjadi masalah, kadang-kadang sugar craving, low libido, masalah obesity, masalah spare tire. Cuba pegang dekat perut tu, ada spare tire tak?
Kadang-kadang spare tayar tu dia bukannya tayar lori besar, spare tayar lemak lebih tu. Dia tayar basikal kecil je. Tapi still tu adalah masalah lebihan-lebihan lemak. Too little thyroid. Kadang-kadang orang yang terlalu rendah thyroid hormon dia sensitivity to cold lah. Sebab kita punya basal metabolic rate kita akan jadi tolong, brain fog, sakit-sakit badan dan sebagainya. So symptoms of hormonal imbalance ni kita tengok ni macam kita rasa macam biasa-biasa je. Dan kadang-kadang orang yang memang dah terimmune dengan benda-benda yang tak normal ni dia rasa macam alah biasalah doktor bila dah umur 30, 40, 50 ni sakit-sakit badan sikit biasalah. Okay. Dia dah macam dah immune dah. Padahal you don't deserve that. Sepatutnya kita umur 50 ke 60 ke 70 ke kalau kita jaga betul-betul badan kita there won't be any pain. Kita tak akan ada sakit-sakit sendi insya-Allah. Kita akan sentiasa dapat berfikir dengan baik insya-Allah. InsyaAllah tak ada penyakit nyanyuk, tak ada lah, tak akan datang dengan secepatnya kalau kita memang jaga kesihatan kita. Tetapi apa yang kita takut adalah masalah hormon yang tak stabil ini, dia boleh membawa kepada masalah kanser. Na'udzubillah min zalik. That's why kita tengok sekarang ni, perasan tak? Kanser ni dia bukan penyakit orang tua dah sekarang ni. Betul ke? Kanser ni adalah penyakit orang muda. Ramai sangat yang kita tengok dekat sekeliling. Maybe as young as 20, 30 years old dah ada masalah kanser. So ini adalah salah satu jurnal yang kita tengok hormonal imbalance ni yang ada kaitan dengan obesity. So dan dia ada kaitan juga dengan masalah kanser rahim, endometrial cancer ni ataupun kanser rahim di dalam postmenopausal woman, especially mereka yang dah menopause. So orang yang dah menopause berhati-hati. So those yang nak masuk ke perimenopause pun just be careful lah, kena belajar banyak sebab dalam menopausal period ni ada beberapa ilmu yang anda kena ada secara khusus. Okay, sebab kita nak pastikan kita punya hidup kita dengan lebih sihat lagi insyaAllah. Okay. So selain daripada kanser rahim tadi, endometrial cancer, ada beberapa kanser lagi yang berkait dengan hormon. So saya letak sini adalah thyroid cancer. Ini juga berkait dengan hormon. Breast cancer, okay. Prostate cancer for men, okay. Ovarian cancer dan juga bone cancer. Ini adalah ada hormon related cancer. Cancer ovary, okay. Cancer ovary ni mungkin presentation dia mula-mula mungkin orang tu selalu period pain kadang tu ataupun kadang-kadang ada masalah endometriosis yang lama, kadang-kadang macam-macam masalah bleeding disorder, period yang terlalu banyak kadang-kadang so kena check benda-benda ni, jangan simpan, check. Masalah breast cancer, nampak antara yang quite common, breast cancer is among the number one killer in female breast cancer. Tapi lelaki pun ada masalah breast cancer. Jangan sedap-sedap duduk sangat Kalau anda tak jaga badan, kalau anda tak cakna dengan kesihatan, lelaki pun ada masalah breast cancer. Sebab lelaki pun ada breast juga. Betul tak? Breast ni bukan perempuan saja. Lelaki pun ada breast. So make sure jaga. Prostate cancer. Okay, nampak tak? Ni prostate gland dekat sini. Okay, penghasilan air mani dan sebagainya. This is actually the prostate cancer. Okay, dia mula ada tumor dekat situ. Osteosarcoma, kanser tulang. Okay, ni adalah kanser tulang. Okay, kita nampak lysis bone dia ni. So, ni adalah antara hormone related cancer. Okay, now kita nak masuk sikit kepada masalah orang perempuan. Ni masalah perempuan dulu. Lepas ni saya bagi masalah orang lelaki pula. Okay, apa dia warning signs untuk perempuan ni? Kita as wanita, kita tahu kita ada masalah dengan imbalance. Okay, yang pertama mental well. Kadang-kadang macam ada mood. Okay, kita ada masalah anxiety, depression dan sebagainya. Skin and hair problem. Kita ada sleep disorder, masalah penghadaman, period, masalah kesuburan, masalah otot, berat badan. Ni hormonal imbalance juga berat badan dan masalah body temperature. Tak dapat nak kawalkan body temperature. Dan juga PCOS. Siapa yang pernah dengar? Polycystic Ovarian Syndrome. Dan biasanya polycystic ovarian syndrome ni dia akan masalah
obesity, okay, period, cyst, rambut selalu sekali adalah fertility. Sebab nak mengandung. Kahwin dalam 10 tahun tu doktor baru diagnose adalah Pollyanna syndrome. So kena pasti balancekan, turunkan berat badan dulu dan sebagainya, barulah insyaAllah kita boleh fertile balik ataupun sumur balik. Okey, untuk lelaki masalah hormon yang tak stabil ni dia akan ada kaitan dengan testosterone level. Okey. Testosterone ni bila masuk ke umur 40 dia akan mula decline, dia akan mula rendah. Kalau wanita kita ada menopause, kalau lelaki dia ada andropause. Okey, lelaki walaupun dia ada andropause tetapi penghasilan sperma tu akan still ada sampai ke umur 90. Tetapi dia punya quality, mungkin quantity dia dah makin kurang, tetapi still produce sperm. Okey, sedap duduk lah ni orang lelaki ni, nak kahwin satu lagi lah ni lepas ni. Ada tu. Okey, testosterone level dah turun. Wanita dah menopause, biasanya dah ovari dia dah tak hasilkan ovum dah off. Totally tutup kilang. Tetapi beza, lelaki biasanya still ada sperm dia tetapi reduce in quality and quantity. So orang lelaki kalau dia ada masalah testosterone yang tak stable, biasa dia akan ada mood swing juga, depression, headache, night sweats, weight gain, bone loss, muscle loss, low energy, lack of focus, decreased motivation, dan biasanya dia akan ada masalah mild to moderate erectile dysfunction ataupun mati pucuk. Okey, sebab mati pucuk itu adalah masalah antaranya adalah testosterone. Okey, dan erectile dysfunction ni memang dia ada kaitan dengan hormonal etiology. So testosterone level memang akan ditentukan oleh erectile dysfunction. Kalau orang yang selalu ada masalah testosterone level yang low, ni saya nak bagi tips satu untuk lelaki, dengar betul-betul catat nota ni. Pastikan anda dapat, yang paling senang sekali nak buat, yang paling senang siapa yang memang ada masalah, rasa macam dah agak lemah dari segi tenaga, erectile dysfunction, yang paling senang sekali anda nak buat adalah yang pertama, apa? Agak-agak apa yang pertama? Boleh teka tak? Ada lelaki tak sini? Kan semua perempuan ni. Boleh teka tak? Apa yang pertama sekali yang kita nak buat kalau ada masalah tenaga ataupun erectile dysfunction dan testosterone dari segi lelaki ni? Senaman. Alex. Masya Allah, terrornya Alex. Very good. Tidur. Very good. Alex memang dah buat kot. Yes. Selain daripada jaga makan, congratulations, Sifu Alex. Tidur ataupun sleep is one of the best treatment untuk lelaki for erectile dysfunction ataupun untuk jaga tenaga dia. Because ada satu kajian yang dibuat, saya tak ingat apa nama paper ni. Nanti kalau siapa interested saya boleh bagi tau. Ada satu kajian yang dibuat, mereka yang ada masalah testosterone level yang low. Okay, testosterone bila dia low, dia akan ganggu masalah penghasilan sperm dan sebagainya. So kajian ni dibuat, dia compare jumlah tidur dan waktu tidur serta kualiti tidur. So those yang ada kualiti tidur yang baik, deep sleep dia yang bagus, dia punya jumlah tidur yang bagus, maknanya overall kualiti tidur dia yang bagus, dia punya testosterone level dia akan meningkat dengan baik sekali. So inilah sebenarnya yang menentukan kesihatan kaum lelaki. Cukuplah sikit-sikit je lawan lelaki. Okey, nanti kau boleh lebih pula. Okey. Another masalah yang berkaitan dengan masalah erectile dysfunction ni adalah diabetes mellitus, kencing manis. Yes, because kencing manis ataupun masalah diabetes mellitus ni dia adalah problem yang melibatkan salur darah dan saraf. So bila ada masalah vascular and neurological, salur darah dan saraf, maka indirectly dia akan menyebabkan masalah erectile dysfunction. Hormon, masalah hormon juga. Dan hyperkolesterolemia. So those yang ada masalah kencing manis ataupun masalah kolesterol yang tak stabil. Kolesterol, the bad cholesterol is too high. Dia juga boleh menyebabkan masalah erectile dysfunction. Okay. Now, last part of my presentation. Pukul berapa dah ni? 9.30. Sekejap lagi. Saya nak sentuh tentang elo dan hormones. Tadi muka dimah saja. Masya Allah. Setengah jam. Sorry
Patutlah tidur pagi segar. Adik pun segar, Masya Allah. Okay, very good, very good. Khaiza. Patutlah lelaki mudah tidur. Yes. Jangan tidur. Okay, sesi saya ni jangan tidur dulu tau. Nak habis ni sikit lagi. Okay. Okay, malam ni all dapat tips yang bagus kan? Okay. So, saya nak masuk ke main topic of the presentation ni. Sebenarnya baru nak masuk topik lah. Tajuk kita elo versus hormon. So, kita nak faham sebenarnya bagaimana elo ni dia boleh balancekan hormon dan dia baiki kesihatan kita. Ni baru kita nak tengok pada topik asas kita. Tadi pengenalan intro baru. So bagi anda yang baru dekat sini, aloe vera kita ni adalah satu tumbuhan yang memang dah ada sejak 5-6 ribu tahun lepas. Dah lama dah. Dah lampau, dah lama dah kita punya cerita-cerita kita dengar kan. Cleopatra dulu, kalau anda pernah dengar video-video sebelum ni, Cleopatra memang dah guna lama dah, zaman-zaman beberapa tradisi Cina yang lepas, Egypt dan sebagainya, mereka memang gunakan aloe vera sebagai sejenis plants ataupun herbs yang memang boleh bantu dari segi health and beauty. Okay, so dan banyak kajian kalau anda jenis yang suka membaca jurnal-jurnal artikel boleh tengok jurnal-jurnal yang saya letak dekat sini ni, sebab bila kita nak bercakap dengan orang, saya selalu bagi tahu yang kita kena ada bukti atau fakta. Kita tak nak cakap ting kosong pom-pom saja, tak mau. So we have to be professional. We must have a facts, okay, fakta yang memang boleh menunjukkan bahawa yes, we are saying the right thing. Yang tu yang kita nak. So banyak sangat kajian yang memang menunjukkan bahawa aloe, especially aloe barbadensis Miller, memang dalam kita punya company kita guna aloe barbadensis Miller. Dia adalah tumbuhan yang memang succulent. Itu dia banyak air. 99 to 99.4% kandungan aloe vera tu terdiri daripada air. So kalau anda nak shortcutkan hydration, kita nak shortcutkan kita punya hidrasi badan kita supaya cukup air, kita ambil lah aloe vera. Tu adalah bagus sangat. Sebab dia penetrate lagi laju, lagi cepat berbanding dengan kalau kita ambil air biasa. Boleh you all nak minum plain water pun, tetapi bila you ambil aloe, dia punya kandungan air dia tu adalah amat padat dan dia lebih penetrate, lebih laju dalam sel-sel badan kita. Okay, ada banyak kajian ni adalah daripada jurnal Phytomedicine juga. Therapeutic potential of aloe vera, a miracle gift of nature. So sometimes kita tak sedar tahu benda ni dah ada depan mata kita. Ataupun mungkin kalau you all orang baru, mungkin orang dah pernah tunjuk, minumlah aloe, this is very good for you. Tapi sometimes we ignore. So malam ni saya nak anda dengar betul-betul. Tolong jangan ignore. Sebab ini adalah satu miracle plant, satu hadiah dari alam yang memang dianugerahkan untuk gift dengan bagus sangat sebab dia bantu penghadaman. So yang ni memang dah banyak sebelum ni kita dah tengok ramai presenter yang dah present sebelum ni, bagus sangat presentasi. Saya refer juga banyak presentasi yang lepas. Bantu penghadaman dari segi atasi sembelit. So dia bantu sebab dia ada laxative effect. Dia boleh bantu juga untuk usus kita bergerak dengan baik dan juga untuk pengeluaran najis berlaku dengan baik tanpa ada masalah constipation atau sembelit. Okey, dan selain daripada itu, aloe dia punya gel tu, gel yang dekat layer gel, dia akan soothing lapisan usus kita, akan kurangkan kita punya masalah abdominal cramp yang selalu akan kurang, akan bagi ada soothing effect lapisan yang melapis dek usus kita, lapiskan badan kita. Nanti saya akan explain apa masalah dia kalau badan kita acidic dan kenapa aloe vera ni bantu untuk alkalinekan badan kita. Dia akan memperkuatkan sistem imun. Nanti kita apa sebenarnya ada dalam aloe ni yang boleh kuat. Dia ada adaptogenic properties. Siapa yang pernah dengar ni? Adaptogenic properties maknanya dia akan boleh bantu badan kita untuk tangani stres dengan lebih baik. Dia macam bagi kita satu shield,
satu shield ataupun satu weapon untuk kita menangani stres dengan baik. Sebab tu siapa yang selalu ambil elo dengan secara istiqomah, dia akan dapati dia punya stress level dia akan lebih bagus, dia punya anxiety dia akan lebih baik, dia punya mood disorder dia akan jadi lebih terkawal. So this what we call as adaptogenic properties of aloe vera. Dia akan tenangkan nervous system kita dan dia akan serta remove toksin keluar daripada badan kita. Okay, daripada banyak jalan lah. Tapi daripada peluh, pernafasan, daerah. Okay, tadi yang saya sebut aloe vera boleh bantu melainkan badan adalah cara boleh neutralize kan ataupun dia boleh balancekan balik acidity badan kita. Dia punya regulation dia. Antara 7.35 to 7.45, usually around 7.4. Kalau terlebih sikit atau terkurang sikit, badan kita akan cepat-cepat akan normalkan balik. So ni kita panggil pH. pH tu, bukan pH Pakatan Harapan, kita dah habis budi kan. So this is pH, alkaline ke, acidic ke, ini adalah badan kita memerlukan suatu pH yang betul supaya sistem enzim dan hormon dapat bekerja dengan baik. Okay, so apa jadi kalau badan kita ni acidic? Kenapa kita tak nak terlalu acidic? Acidic ni kalau less defined line, kalau dia more than 7 lah, biasanya acid pH dalam kurang daripada 7. Kalau dia alkaline, pH dia lebih daripada 7. Kesan kalau badan kita terlalu acidic ni, pertama dia merosakkan arteri kita, salur darah kita. Okay, acidic body juga dia akan penuaan dengan cepat. Siapa cuba tengok tadi ke MC kita macam umur sebab dia ada botol peti. Tengok MC kita. Okay, so dia boleh bantu untuk prevent free radical damage dalam badan kita. So bila ada banyak free radical, itulah sebenarnya yang menyebabkan kita penuaan awal. Okay, acidic body juga akan menyebabkan kita punya sel badan kita ni, sel kita dibina oleh lemak yang bagus, lipid layer tu. So acidic body dia akan merosakkan membran sel kita. Setelah membran sel kita rosak, dia akan keluar masuk toksin, nutrisi dan sebagainya akan jadi terganggu. Juga akan menyebabkan sampo yang payah nak turun. Bila naik seimbang tu dia beri adakah asid energi. Juga asid bukan metabolisme. Dan yang kita takut sekali acidic environment dalam badan ni biasanya boleh trigger sel kanser kita. Kan sel kanser kita suka duduk dalam keadaan, remember kalau acidity kita tinggi dia boleh menyebabkan kanser sel kita. Okay, now kita tengok kenapa badan kita berasid ni, bagi apa makanan berasid yang biasanya kita ambil setiap hari. Boleh bagi contoh satu? Checkbox saya nak line saya sangkut ni saya rasa. Okay, boleh bagi contoh satu tak? What are the acidic food yang biasa kita ambil yang boleh menyebabkan badan kita berasid? Nasi. Betul ke Nur Hidayah? I guess. Yes, I highlight yang Zuraidah cakap ni. Gula yang biasa orang ambil, dia tak perasan Very good, Linda. Daging. Yes, red meat biasanya. Sauce. Okay. Antara yang biasa kita selalu ambil adalah gula, sugar, processed food, red meat. Cuba tengok Badan kita berasid ni biasanya disebabkan oleh beberapa stresor ataupun stres. Stres ni boleh datang daripada makanan. Cuba tengok. Acidic foods biasanya yang ada dalam makanan seharian kita kebanyakan dairy products.
Unless you boleh cari dairy products yang memang grass fed, yang high quality lah. Dairy products biasa ataupun red meat ataupun refined processed food ataupun sugars, refined sugar, artificial sweeteners, okay. Beverages ni biasa yang kita minum air soda apa semua tu, alkohol, biasanya dia akan menyebabkan dalam badan kita tinggi. Daripada yang tak berkuat, check waktu tidur, cuba check berapa sleep masing-masing. Siapa yang ada smartwatch, jangan nak bergaya je, bahkan anda tahu check sleep analysis dalam smartwatch anda, Garmin ke Huawei, sebab TT akan mencidiki toxic. Be careful. Bukan saja dengan spouse atau pasangan kita, tapi sometimes toxic relationship tu dengan siapa-siapa saja. Mungkin orang sebelah, jiran ke, ataupun dengan siapa. Wallahualam, saya tak nak sebut ini sebab saya tak nak bagi aura yang negatif, tapi you all fikir kalau ada toxic relationship atau relationship yang you all rasa macam mengganggu ketenangan hidup, tolong selesaikan segera. Sebab benda ni sikit demi selit dalam badan kan acidity. Yang kita tak perasan adalah toksin lah. Toksin sama ada dalam skincare kita, dalam kita, kita duduk semua dalam pinggan mabuk, mungkin gelas ke botol air kita ke, ini semua adalah antara sin yang juga. So skin dengan hormon, kita tengok macam mana saya nak kaitkan elo ni, macam mana dia pengaruhi kita punya kesihatan kulit dengan hormon. So tadi kita tengok banyak sangat benefit, macam mana acidity, alkalinity badan kita. So now kita nak tengok macam mana elo ni dia boleh heal dan dia beautify the skin by stabilizing the hormones. So penting untuk kita stabilkan hormon dalam badan kita. Semua kalau semua tu stress hormones kita tingkatkan kita punya hormon kegembiraan kita. Siapa tahu kat sini kita ada stress hormon, biasa kita relatekan dengan kortisol kan. Kita ada 4. Okey, saya nak 2 je lah. Siapa boleh sebut dekat sini 2 hormon kegembiraan biasanya. 2 jenis hormon yang memang akan kita panggil happiness hormones. Betul, Wandila. Serotonin, betul. Dopamine, very good. So, serotonin, dopamine, lagi? Siapa lagi tahu? Satu lagi? Endorphin, kan? Satu lagi? Homework satu lagi. Oh, cari. Saya dah bagi 3 dah. Dopamine, serotonin, endorphin. Satu lagi cari apa 4 usually happiness hormones yang akan bantu kita. Okay, so now saya nak tunjuk satu atau 2 slide lagi yang saya nak supaya anda nampak bahawa skin ni adalah satu barrier penting juga yang menentukan stability hormon kita dan dia boleh dibantu oleh aloe vera ni. Okay. So kalau masih ingat slide saya tadi yang dekat atas tu, siapa masih ingat? Saya cakap hormon dibentuk menggunakan molekul apa? Ingat tak slide tadi? Siapa ingat? Cuba tulis. Hormon dibentuk menggunakan molekul apa? Okey, Zam, betul, oksitosin. Betul, ada 4 jenis hormon. Serotonin, endorphin, dopamine, oksitosin. Very good. Ingat mnemonics dia je, DOSE. D-O-S-E. Dopamine, oksitosin, serotonin, endorphin. DOSE. So pagi-pagi kalau you all jumpa kawan, dah cukup dos ke tak tu? Nampak masam je muka tu. So make sure cukup dos, D-O-S-E. Supaya happiness hormones kita tinggi. Dan itu adalah sebenarnya hormon awet muda. Tak payah nak kita tempek-tempek apa benda dah. Dos dah cukup. Okay, now balik kepada soalan saya ni. Siapa yang ingat tadi, yang saya letak tadi? Apa dia molekul yang membentuk hormon kita? Shima, protein, steroid. Protein, karbo, lemak. Very good. Yes, betul. Mana you all tak tidur. Bagus, Tania. So, inilah tadi molekul yang membentuk hormon kita. Okay, protein, karbo, good fats. 3 benda ni. Cuba tengok. Dalam elo kita,
Okay, dalam elo kita, ingat ni molekul yang membentuk hormon kita. Cuba tengok, ada tak tiga jenis molekul ni dalam kita punya elo kita? Nampak tak? Kan, ni amino acid, kita ada protein dekat sini, amino acid. Okay, kita ada karbo, kita ada carb sini, monopolysaccharides, kita ada carb. Okay, kita ada tak fat, good fats, kita ada tak? Yes, of course kita ada. Kita ada good fats, kita ada juga dalam sini. Okay, kita ada dekat sini juga good fats ni yang boleh bantu untuk pembentukan hormon dalam badan kita. So in fact, semua benda ni dalam kandungan aloe vera kita ni vitamins, enzymes, minerals, sugars, okay, sugars or carbo, fatty acid and plant steroid. Tengok, Masya Allah, ni semua akan digunakan untuk membentukkan hormones. Lepas ni tolong istiqomah. Tolong jangan tinggal elo anda. Sebab dia ada molekul-molekul penting yang memang digunakan untuk membentukkan hormon dalam badan. So dah tak payah dah nak injek hormon lah, cucuk situ, cucuk sini lah, apa dah. Betul, kalau you all memang dah orang have ada duit, pergilah nak cucuk, tak apa. Tapi nak buat apa, sakit habiskan duit kan. So you boleh jaga kesihatan dengan cara pemakanan non-invasive. Just jaga je, minum elo, jaga pemakanan seharian kita, meal plan kita yang betul, timing makan juga betul. Semua benda ni akan bantu badan kita. Okay, last part saya nak sentuh tentang priming effect ni. Dalam aloe vera kita ada lignin, kan? So lignin ni sebenarnya dia membentuk priming, ataupun kalau you all follow kelas yang Kowi ajar kan, kita punya Simu Kowi ajar. Saya ingat lagi, saya dulu malas juga nak pakai toner-toner apa semua kan, tapi bila follow kelas tu, Kowi selalu cakap, bila kita pakai toner ni, toner kan, aloe toner tu, dia primekan kulit kita, ataupun dia ayat dia dia sediakan kulit kita supaya bila kita guna moisturizer, bila kita guna serum, dia lebih senang masuk. Betul tak Kowi? Kowi ada kat sini tak cakap ni bila pakai ni kan? Betul. Yes. Okay. So saya suka sangat tu sebab you all perasan bila kita guna skincare pun, bila kita guna toner, dia akan cepat absorb. So dulu saya memang malas, saya memang tak suka. Tapi bila kita betul-betul praktis apa yang orang yang berilmu ni ajar, dan Kowi, she's a beautician, she knows what she's talking. So kita just follow saja dan insyaAllah you all akan nampak perbezaan. Tapi apa yang saya nak sebut dekat sini adalah priming effect yang seakan-akan toner ni, tapi dia dibuat oleh lignin ni, yang fungsi lignin ni yang memang ada dalam aloe vera. So bila kita minum dulu aloe tu, kita akan dapat priming effect tu dekat kita punya usus kita. Jadi dia dah ready dah usus kita. Dia dah preparekan usus kita tu supaya nutrition yang akan lalu nanti bila kita makan, tak kisahlah nak makan apa-apa pun, dia akan jadi lebih senang diserap. Contohnya kita makan sayur ke, makan lauk, nasi ke apa ke, nutrition yang dihasilkan tu dia akan lebih cepat diserap sebab lignin tu dah bantu untuk preparekan kita punya usus kita tu. Ataupun preparekan kulit kita. Even dalaman atau luaran pun lignin tu membantu sebab lignin tu dia akan memberikan property penetration. So bila nutrition akan lalu, dia akan senang untuk penetrate ke dalam sel-sel kita. Masya Allah, inilah sebenarnya shortcut untuk awet muda. Ramai orang dia neglect tau. Dia rasa macam malas lah aku nak makan aloe lah, nak sapu aloe lah, pemalas. Tetapi bila kita tahu rahsia ni, ya Allah, ya Tuhanku, lepas ni tolong jangan tinggal. Every time masa you breakfast ke, you lunch ke, you dinner ke, kita akan ambil makanan lain kan. Tetapi you primekan dulu dengan aloe. Minum dulu aloe segelas so that dia akan preparekan usus kita supaya absorption of the nutrition tu akan jadi lebih efficient. Okay? Last slide betul dah. Okay, last slide betul dah. Kita pun dah 9:43. Yes, saya aim untuk stop sebelum pukul 10. Sebab apa? Ada sebab dia saya nak stop sebelum pukul 10 ni.
Kalau tak sia-sia je saya bagi talk tentang hormon, stabilkan hormon. Kalau saya bagi talk saya ni lebih daripada pukul 10, sia-sia je you all dengar talk saya ni. Nak tahu tak kenapa? Okay, before that saya nak explain last slide saya ni. Okay, be careful dengan satu mitos. Ini yang common sangat saya dengar mitos ni. Orang kata aloe vera ni yang kita minum ni, dia tak sesuai lah untuk kita bina muscle. Biasanya mamak-mamak gym. Mamak-mamak gym, bukan jin afrin mamak-mamak gym ni yang saya pergi gym, saya tak kata pada semua. Ni saya bagi contoh. Ni mamak-mamak yang mungkin dekat South Africa ke dekat Nicaragua lah, maknanya bukan dekat ada dalam Zoom ni maybe. Dia kata aloe vera ni, doktor, tak sesuai lah untuk building muscle. Dia cuma untuk detox usus saja. So ini adalah antara mitos yang terbesar, kesilapan besar sekali yang dilakukan. Be careful. Sebab apa? Realitinya, cuba tengok. Realitinya adalah aloe vera dia ada 20. Dia akan memberikan kita 20 daripada 22 required acid amino and 7 of 8 essential ones. Essential amino acids means that the amino acids that you have to get from outside. Our body cannot produce the amino acids yang essential ni. Kita mesti kena ambil dari luar. So aloe vera dia akan bagi kita 7 daripada 8 amino acids ni. Banyak. Amino acid ni adalah building blocks untuk protein yang dia akan manufacture and repair the muscle tissue. Dan badan kita memerlukan 22 amino acids dan dia perlukan 8 essential. Masya Allah, subhanallah. So jangan cakap-cakap saja tau. So ni kita ada bukti kita. Ni adalah antara semua amino acid yang ada dalam aloe vera kita. Okay. Dan ini adalah one of the best foods and supplements. Dia bukan ubat. Jangan salah faham, saya tak cakap ubat. This is one of the best food and the best supplements that we can give to our body. Kalau bukan kita yang bagi dekat badan kita sendiri, siapa lagi? Nak harap siapa? And kalau bukan kita buat sekarang, bila lagi? Kita tak tahu esok kita hidup lagi ke tak. Kita tak tahu esok kita sakit ke sihat ke. So do it now. Sebelum tidur malam ni, siapa yang dah ada aloe, tolong minum segelas. Sebab dia akan melakukan proses-proses yang terbaik untuk badan kita. Okay. So saya rasa itu saja kot untuk malam ini. Mungkin kita boleh buka 1-2 soalan. Okay. Saya rasa itu saja, insyaAllah saya serahkan balik pada MC. Mungkin kalau ada 1-2 soalan saya boleh jawab lah. Okay, serahkan balik kepada MC. Okey, terima kasih doktor. Tadi saya rasa Bel ada tanya, Dr. Adibah, adakah serotonin sejenis hormon juga? Tu je soalan yang saya jumpa in between tadi. Okey, itu satu soalan Yes, Bel, serotonin adalah salah satu hormon juga. Okay, so dose tadi yang saya bagi 4 tadi kan. Dopamin, oksitosin, serotonin, endorfin. 4 ni adalah hormon. So serotonin pun hormon juga. Ada soalan lain tak? Ada soalan doktor? Dekat chat box 2 CBN. Oh, kenapa doktor tadi kata nak habis sebelum pukul 10? Kenapa? Nak saya jawab tak? Saya rasa MC boleh jawab ni. Okay, Linda jawab Linda. Yes. Saya cuba doktor. Yes. Kenapa kita perlu tidur awal? Sebab the best preparation untuk dapat deep sleep yang boleh membaiki keradangan badan kita. Okay. Lagi? Tu je lah jawapan saya. Very good. Betul. Memang kita nak tidur kalau boleh sebelum pukul 10 atau dalam 10 to 10:30. Sebab apa? Yang pertama memang kita nak dapat deep sleep. Kenapa kita nak dapat deep sleep? Kenapa kita nak dapat deep sleep? Sebab dalam deep sleep itulah kita akan dapat maximum melatonin production. Dan deep sleep yang kita nak ni mesti berada in between pukul 10 malam hingga pukul 2 pagi. Kalau boleh kita punya deep sleep kita tu kena dalam 11:30 ataupun pukul 12.
Sebab pada masa itulah penghasilan melatonin berada pada peak, pada puncak dia. So kalau you all duk tengok Netflix lah, tengok bola ke, duk gebang-gebang dekat kedai mamak mana ke, pukul 2-3 pagi pun belum siap lagi, mana nak dapat melatonin? Melatonin ni penting untuk repair badan kita. No wonder lah bangun pagi perut duk buncit lagi. No wonder lah bangun pagi BP tak turun. Bangun pagi pun masih lagi masalah migraine tak settle, diabetik tak settle, banyak sangat problem badan kita tak settle. Sebab kita tak dapat, kita panggil rejuvenating hormones daripada melatonin. So ingat malam ni, siapa yang belum mempraktikkan lagi ilmu tidur ni, kalau dah tak ada apa-apa lepas ni, by 10 or the latest is 10:30, you all tidur. And then the best thing is, bukannya tidur tu saja the best thing is actually 1 hour before waktu tidur kita, off semua screen. Handphone ke, laptop ke, TV ke, apa semua, sebab kita tak nak the electromagnetic wave daripada sana tu ganggu kita punya brain wave kita, dan dia akan ganggu deep sleep kita juga. Okay. Jap. Mana lagi soalan tadi saya nampak, doktor, macam mana nak hilangkan angin dalam badan? Oh, okay. Syakila Niza. Angin dalam badan ni dia ada banyak sebab dia. So biasanya kalau kita ada masalah angin dalam badan, kita kena tahu dulu punca dia apa. So kadang-kadang angin dalam badan ni as simple as cara kita makan. Kadang-kadang orang jenis yang makan dia makan sekali dengan angin. Ada betul lah, jangan gelak Linda. Dia makan sekali dengan dia telan angin tau. So dia sebab tu dia jadi kembung perut, dia kadang-kadang bloated, dia rasa macam banyak. So tu as simple as cara makan. Tetapi kadang-kadang orang yang ada angin dalam badan ni dia ada masalah dengan penghadaman. Okay? Mungkin dia punya usus dia, peristalsis, usus dia bergerak dengan tak betul. Mungkin ada benda-benda radang yang ganggu dalam usus dia. Mungkin ada few allergens yang tak sesuai. Contoh gluten. Ada orang yang tak sesuai dengan gluten. Dia akan menyebabkan masalah angin dalam badan juga. So kena check lah apa sebenarnya penyebab angin dalam badan tu. Dan kita boleh rawat dari situ. Tapi as simple as kalau nak bukan nak rawat saya tak kata nak rawat, sebab bila kita kata rawat, kita kena memang ada proper investigation, check, buat x-ray apa semua. Tapi untuk kurangkan ataupun untuk legakan, you all boleh ambil aloe vera. Dia akan bantu untuk stabilize balik usus kita, stabilize balik pergerakan usus, kita panggil peristalsis tu, dan supaya dia boleh, bila peristalsis kita bergerak dengan betul, dia akan bantu untuk kurangkan masalah angin, sebu, bloated, apa semua dalam badan kita, insyaAllah. Bagaimana nasihat doktor untuk PCOS, Syahadah? Untuk masalah PCOS, okey, untuk polycystic ovarian syndrome ni dia ada banyak dia punya cara untuk kita tackle lah. Depends pada anda punya gynae lah. So yang ni memang kena ada proper monitoring ONG sebenarnya. So pastikan dah jumpa gynae, you all dah buat scan, mungkin dah ambil blood test apa semua. Kalau ada masalah diabetik, kena control the blood sugar. Kalau ada masalah obesity, kena reduce the weight. Kalau ada masalah hormonal imbalance, you all buat hormonal panel apa semua, kena control the hormonal imbalance. Tapi kembali kepada masalah asalnya adalah memang you all kena jaga kestabilan hormon tu dari segi cara pemakanan, lifestyle, cara tidur, stress level dan sebagainya. So balik pada isu asal kita tadi. But as for general rule, you have to be under management doktor pakar jugalah supaya boleh tahu sebenarnya masalah yang paling kritikal tu dekat mana. Rajan kepada operation usus ni kita kena tahu operation usus jenis apa. So biasanya kalau before kita nak bagi any aloe vera gel kepada pesakit yang ada masalah usus, post operation, you have to know what type of operation yang dia dah buat. Sebab kadang-kadang aloe vera ni dia boleh dia bukan ganggu, dia akan menyebabkan perjalanan usus tu jadi haywire sikit apabila lepas operation tu.
So biasanya kita kena tahu dulu proper diagnosis, apa operation usus tu, apa plan of management of the hospital tu supaya kita boleh tally dengan kita punya pemberian aloe vera dan sebagainya. Okey. Okey, Cha, sama-sama. Adakah thyroid eye berlaku sama ada ke atas lelaki? Okey, yes. Thyroid eye ni boleh lelaki ke perempuan ke? Memang kalau ada masalah dengan hyperthyroid, thyrotoxicosis ni dia boleh menyebabkan thyroid eye. Shed Rich Empire. Okey, microsleep. Microsleep ni dia ada banyak sebab mungkin daripada hormonal imbalance juga, tetapi untuk yang biasa common microsleep ni kena check juga sama ada kita ada masalah yang berkaitan dengan obstructive sleep apnea. Kadang-kadang orang yang ada masalah OSA ni, masalah berlebihan berat badan, masalah obstructive sleep apnea menyebabkan dia tak dapat tidur yang cukup sebab ada obstruction dekat dia ada gangguan dekat sleep pattern dia waktu malam, OSA ni. So bila dia tak dapat tidur yang cukup, oksigen tak dapat sampai ke otak, so benda ni kadang-kadang boleh menyebabkan microsleep juga. Masa driving mungkin dia boleh kadang tertidur bahaya So orang yang ada masalah microsleep kena jumpa doktor pakar lah untuk check apa sebenarnya punca dia. Apa sebab jadinya dry eye? Okey, adakah hormon? Okey. Hasmida umur berapa Hasmida? Boleh saya tahu tak dry eye ni? Sebab dry eye ni dia memang dry eye ni memang dia ada masalah je. Oh, banyaknya soalan. Tak habis ni pukul 10 ni kita ni. Okey, saya jawab 2-3 soalan lagi. Dry eye ni memang biasanya dia akan ada masalah dengan hormon juga. Okey, dia ada kaitan. Biasanya masuk ke usia yang perimenopause ataupun hampir menopause, kadang-kadang dia akan ada masalah dry eye ni juga. Ataupun sometimes orang yang ada masalah dengan inflammation, radang dekat area mata ke boleh menyebabkan masalah dry eye. 45 might be masuk ke umur perimenopause. Sebab orang yang ada masalah dengan estrogen dengan progesterone yang tak stable, kadang-kadang boleh menyebabkan masalah dry eye juga. Ataupun kalau tak ada masalah dengan hormon, sometimes boleh ada related dengan inflammation around the eyes. Banyak sebab lah sebenarnya dry eyes ni. Infection dan sebagainya. This is tak tu tidur kau ni kena kau ni. Betul ada masalah dan ke obesity ke, adakah ada obstruction dekat tidur tak air lekuk belum. Tapi aloe vera ni dia the best thing is actually bila kita combine dengan bee pollen, kita ambil aloe vera dengan bee pollen masa kita nak tidur tu, dia akan bagi calming effect. Sebab dia reduce stress dengan anxiety, dia memberikan efek ketenangan. So before tidur, ambil segelas aloe, ambil bee pollen 3 atau 4 biji ke, 2 atau 3 biji, and then you akan dapat insya-Allah tidur yang lebih tenang. Okay? Yes, cari makan yang bebas gluten. Kalau buah hasil keluar isi tu macam mana? Okey, kalau dah buah hasil sampai keluar isi, better jumpa doktor lah. Nak sapu-sapu apa semua pun boleh, tapi bila dia ada keluar tu sometimes kita nak another rawatan daripada hospital, kita takut nanti benda tu jadi ulcerated ke apa semua juga. So kalau puasa yang sampai dah terkeluar tu better jumpa doktor dulu supaya kita dapat rawatan. Tapi di samping tu jaga pemakanan, ambil a lot of fiber, ambil a lot of liquid, ambil aloe boleh bantu juga, tapi di samping tu memang kena ambil rawatan juga. Banyak soalan ni. Saya pilih-pilih mana yang SLE, ambil ABG sebab protein dalam UV. Okey, bayar tu kalau doktor suruh stop tu. Doktor customer saya SLE, ambil ABG. Okey. Saya nak advise, kalau saya as a doktor, biasanya saya akan bagi tahu kepada partisipan, kalau boleh kita jangan interfere dululah rawatan doktor ke hospital. Katakan pesakit kita ataupun customer kita memang ada ambil rawatan dekat hospital, warded ke ataupun jumpa doktor dekat klinik ke, kalau boleh kita jangan interfere
Tak payah argue, tak payah argue, cakap baik-baik, explain lah. Tadi kan saya dah bagi fakta apa semua kan. So you all dengar balik recording ni, yang saya bagi journal apa semua, baca balik. Sebab kita bila kita bercakap dengan fakta, sebab doktor pun manusia juga. Kalau kita bercakap dengan elok, kita bagi fakta yang betul, insyaAllah mudah-mudahan Allah buka pintu hati dia. Okay, saya rasa itu saja kot, banyak sangat soalan. Okay, kita boleh buat another session. Boleh, people? Alex, saya serah balik kepada Lita lah 2 more minutes maybe. You want to do the closing? Okay. Sorry tak dapat nak jawab semua InsyaAllah. Boleh, Doktor, insyaAllah boleh propose untuk another session. Alright, Alhamdulillah seronok dengan ilmu yang kita dapat malam ni. Alum memang sememangnya adalah miracle plant yang mempunyai banyak khasiat dan manfaat. Okey, terima kasih pada Datuk Desmond, Sifu-Sifu dan Simu-Simu yang saya hormati. Terima kasih semua kerana meluangkan malam ini dengan ilmu yang penuh bermanfaat. Nanti lepas ni, lepas ni tidur. Esok buka balik YouTube, study. Okey? Alright, terima kasih pada Dr. Hajar Adibah kerana sudi menjemput saya sebagai MC malam ini. Okey, semoga kita semua diberi kesihatan yang baik dan terus membantu mereka di luar sana untuk menandatangani masalah kesihatan. Alright, so selamat malam dan Assalamualaikum daripada saya.